Selamat pagi dan salam sejahtera. Bersama saya Rita Aloysius Malik dalam Berita Pagi Sabah, edisi Sabtu 6 Mac 2021. Pusat Sains Teknologi dan Inovasi STI akan dibina di Perpustakaan Cawangan Sandakan dan Keningau di bawah Pelan Pembangunan Rancangan Malaysia ke-12. Menteri Sains Teknologi dan Inovasi Sabah Dato' Yaakob Khan berkata pusat STI juga dalam perancangan diwujudkan di Perpustakaan Daerah Ranau, Matunggong, Nabawan dan Tawau. Beliau menyatakan perkara itu kepada media selepas melawat Perpustakaan Cawangan Keningau bagi mengenal pasti keperluan di perpustakaan berkenaan. Hari ini adalah penerusan rangka lawatan kita ke perpustakaan-perpustakaan dalam misi kita untuk mengenal pasti kesesuaian untuk kita menubuhkan pusat sains di perpustakaan-perpustakaan. Pewujudan pusat STI akan dapat meningkatkan lagi kualiti perkhidmatan perpustakaan di negeri ini. Dalam pada itu, lebih 500 penduduk di Kampung Ganak Papar dan Kampung Kumawanan Tambunan bakal nikmati sambungan internet yang lebih baik menerusi teknologi satelit VSAT dan HTS. Menteri Sains Teknologi dan Inovasi Sabah Dato' Yaakob Khan berkata, sambungan internet menerusi teknologi satelit merupakan langkah menangani isu sambungan internet yang terhad dialami penduduk luar bandar. Ia sekaligus menghubungkan lebih banyak komuniti perusahaan dan institusi dengan internet jadual lebar yang berkualiti tinggi dengan harga berpatutan. 888 pusat yang kita akan laksanakan. Jadi kita utamakan kepada anak-anak kita yang bersekolah dan di kawasan-kawasan mungkin yang melibatkan pusat-pusat kesehatan. Beliau ditemui pemberita selepas melancarkan pemasangan Connect Me Now, perkhidmatan jalur lebar prabayar berasaskan komuniti melalui satelit dengan kerjasama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia bersama Miasat Global Berhad di Kampung Ganak Papar. Katanya Connect Me Now menggunakan teknologi satelit VSAT dan HTS. Sementara itu, pemasangan VSAT berkenaan disambut baik pemimpin masyarakat dan penduduk kampung Ganak. Kita nampak bahwa tindakan ini telah pun sedikit sebanyak telah pun diusahakan oleh pihak kerajaan agar di sekitar sini dapat liputan internet yang cukup baik. Sekeliling sini kan ada yang diorang pergi naik bukit lah. Tapi bagi anak-anak saya tidaklah sampai naik bukit. Tapi tiada itu kan mesti keluar, kadang-kadang ditingkap, kadang-kadang 2-3 hari tidak dapat belajar, tidak dapat keluar, mesti mau cari. Seterusnya, perkembangan semasa COVID-19 di Sabah. Satu kluster baharu direkodkan semalam iaitu kluster Kuala Punti di Keningau mencatatkan jumlah kumulatif sebanyak 25 kes. Kes indeks mendapat jangkitan daripada ahli keluarga serumah yang telah menghadiri majlis makan malam Tahun Baharu Cina, sambutan Cap Gomeh dan berkumpul sempena menuai padi. Menurut kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah Datuk Seri Panglima Masidi Mancun, kes indeks dikesan melalui saringan prakemasukan ke hospital di salah sebuah pusat perubatan di Keningau pada 26 Februari lepas. Aktiviti saringan kontak rapat masih kiat dijalankan oleh Pejabat Kesihatan Keningau. Sementara itu, katanya sebanyak 97 kes baharu dan 95 pesakit sembuh semalam. Ini menjadikan jumlah keseluruhan sebanyak 53,313 kes COVID-19 dan 51,964 sembuh, manakala 686 pesakit sedang menerima rawatan. Bagi sektor ekonomi, Datuk Masidi memaklumkan kerajaan negeri bersetuju masa operasi bermula pada pukul 6 pagi hingga 12.30 malam selari SOP yang ditetapkan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Seramai 30 petugas barisan hadapan menerima dos pertama suntikan vaksin COVID-19 menerusi program imunisasi COVID-19 bagi daerah Kota Belud. Mereka terdiri wakil rakyat serta ahli jawatan kuasa pengurusan bencana daerah. Penerima suntikan vaksin ketika ditemui RTM dalam program berkenaan berharap ia menjadi pendorong kepada masyarakat selain meyakinkan suntikan vaksin adalah selamat dan amat diperlukan. Orang bilang permulaan bagi suntikan ini dan kami mengharap agar dia akan menjadi semangat kepada yang lain bahawa suntikan ini selamat dan perlu untuk kebaikan bersama. Saya mengetahui frontline IPD Kota Belud menerima vaksin pada pagi ini. Kami mesti memastikan kami sendiri selamat
untuk memastikan kami dapat menjalankan tugas dengan baik. Dalam pada itu, Pegawai Perubatan Daerah Kota Belud, Dr. Joshua Teo Beng Chin berkata, selepas pemberian vaksin, pemantauan akan dibuat sepanjang masa bagi memastikan tidak berlaku sebarang kesan sampingan. Pemantauan kami akan dibuat sepanjang masa pemberian vaksin untuk memastikan tidak ada berlaku apa-apa reaksi kesan sampingan vaksin jugalah. Dan memang ada anggota kesihatan yang ada standby untuk memberi rawatan sekiranya berlakulah. Pemberian suntikan vaksin COVID-19 akan diteruskan hari ini di Hospital Kota Belud dan Dewan Tun Said yang melibatkan 360 petugas barisan hadapan. Penglibatan koperasi dalam aktiviti perniagaan di kawasan luar bandar berupaya membimbing generasi muda berjinak-jinak dalam bidang perniagaan. Menyedari hakikat itu, Koperasi Bersatu Kampung Swasta Beaufort Berhad membuka sebuah kedai Kopmat di Kampung Lumadan. Pengerusi Koperasi Bersatu Kampung Swasta Beaufort Berhad yang juga wakil rakyat Lumadan Ruslan Muaram berkata, pembukaan Kopmat ini juga akan menyediakan peluang pekerjaan kepada penduduk setempat. Selain itu, ia akan membantu memudahkan penduduk mendapat akses terhadap maklumat berkaitan barangan keperluan harian pada harga berpatutan. Pada masa sama, Kopmat yang diperkenalkan dengan bentuk perniagaan moden, tersusun dan lebih sistematik juga menyediakan lebih banyak pilihan barangan. Ia sekaligus dapat membantu kerajaan menangani isu kenaikan kos sara hidup. Bukan saja kita mau meraih keuntungan, tapi kita juga mewujudkan peluang pekerjaan kepada anak-anak muda kita yang kita lihat banyak di luar sana mencari peluang pekerjaan. Ruslan berkata demikian kepada pemberita RTM selepas merasmikan Kopmat di Kampung Lumadan Beaufort. Seramai 10 usahawan wanita diberi peluang mengikuti program mentor perniagaan pemerkasaan wanita Anjuran Persatuan Usahawan dan Iktisas Wanita Sabah SUEPA dengan kerjasama Kedutaan Amerika Syarikat. Antara usahawan wanita terpilih menyertai program itu ialah Zaharina Masair daripada East Industry Sdn Berhad, Melissa Lim Xiao Yin, Rustic Borneo Craft Enterprise, Nicole Lee, Rich Girl Fashion dan Sylvia Desmond Lee, Alternative Craft. Menurut Presiden SUEPA, Lai Furnar, program bimbingan perniagaan secara maya itu dijalankan selama 6 bulan di seluruh negara untuk meningkatkan kemahiran pemasaran masing-masing. Pengijazahan program tersebut akan dilaksana pada 10 April depan. Beliau berucap dalam majlis pertemuan program mentor perniagaan pemerkasaan wanita di Kota Kinabalu. Lai berkata usaha itu adalah komitmen SUEPA untuk mempromosi kesaksamaan peluang dan menyokong pemerkasaan ekonomi wanita selain memperkukuh hubungan antara Amerika Syarikat dan Malaysia. Proklamasi darurat yang dikuatkuasakan dalam usaha kerajaan mengekang penularan pandemik COVID-19 dilihat memberi banyak kebaikan kepada peniaga di Sabah. Ini kerana pengisytiharan itu membolehkan kerajaan memberi perhatian sepenuhnya terhadap langkah mengawal pandemik seterusnya memulihkan ekonomi negara. Presiden Dewan Perniagaan Usahawan Sabah DPUS Anita Mohamed berkata, usaha berterusan untuk melandaikan lekuk pandemik COVID-19 amat penting agar kehidupan harian penduduk dapat kembali seperti biasa. Ia sekaligus mampu merancakkan kembali sektor perniagaan. Katanya sistem ekonomi juga beroperasi dengan baik walaupun dalam tempoh darurat yang berkuat kuasa hingga 1 Ogos depan. Biarpun namanya darurat, tetapi kalau kita tengok sistem ekonomi itu tetap berjalan seperti biasa, tidak ada sekatan. Maksudnya logistik terus berterusan, orang berniaga separa manual, digital and manual. Kemudian sekarang perniagaan pun sudah start dibuka semula. Anita berkata demikian kepada RTM di Kota Kinabalu. Beliau turut menghargai usaha kerajaan dalam memulihkan semula sektor yang terjejas, khususnya sektor ekonomi dan perniagaan. Jabatan Perkhidmatan Kebajikan AM JPKA Sabah memuji inisiatif Badan Bukan Kerajaan NGO dan pihak swasta yang terus membantu kerajaan menyalurkan bakul makanan. Usaha seumpama membantu lebih ramai rakyat yang terjejas akibat pandemik.
Pengarah JPKA Sabah, Jais Asri melihat kerelaan serta kesediaan NGO dan pihak swasta membela kebajikan rakyat sebagai sesuatu yang positif, justru mengalu-alukan lebih banyak berbuat demikian. Kita di jabatan mengucapkan terima kasih kepada pihak swasta di sini kerana tampil membantu untuk meringankan beban anggota masyarakat yang terjejas. Jais ditemui RTM dalam majlis penyerahan bantuan bakul makanan kepada ahli pertubuhan peladang kawasan PPK Kuala Penyu di Kuala Penyu. Sebanyak 300 bakul makanan beserta 10,000 roti diserahkan hasil kerjasama JPKA, Yayasan Dakwah Islamiyah Yadim dan syarikat Kim Teck Siong Consolidate Berhad. Dan inilah antara peranan Yadim, kita bergerak ke seluruh Sabah untuk membantu melengkapkan usaha kerajaan bagi memastikan tidak ada golongan yang tertinggal daripada menerima pembelaan. Perasaan terharulah sebab sumbangan macam ni kita perlu masa pandemik yang sekarang ni ramai yang terkesan. Khasnya yang peladang-peladang ni, ahli peladang lah. Saya rasa alhamdulillah karena pembahagian ni kan kurang-kurangnya kita dapat meringankan beban-beban yang dihadapi oleh peladang-peladang yang terjejas tu kan. Sebanyak 109 saman atau pelbagai kesalahan dikeluarkan dalam tempoh 3 jam operasi bersepadu di kilometer 17 Jalan Papar, Kota Kinabalu, Rabu lalu. Operasi itu menumpukan kesalahan ubah suai exhaust bising serta lain-lain kesalahan trafik. Operasi dilaksana Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT, Ibu Pejabat Polis Kontingen Sabah bersama Jabatan Alam Sekitar JAS dan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Menurut Ketua JSPT IPK Sabah, Superintendent Muhammad Zamzuri Muhammad Isa, 76 keping notis saman dikeluarkan polis kerana pengubahsuaian exhaust, lesen tamat tempoh dan tidak memakai tali pinggang keledar. Sementara itu, 33 saman dikeluarkan JPJ dan 2 kompaun dikeluarkan JAS. Superintendent Muhammad Zamzuri menyatakan demikian kepada pemberita RTM di Kota Kinabalu. Baik saudara, paparan tadi mengakhiri berita pagi Sabah kali ini. Segera daftarkan diri untuk vaksin COVID-19 melalui aplikasi My Sejahtera. Lindungi diri, lindungi semua. Saya Rita Alisius Malik, salam sejahtera.